dengan ini saya menjemput rakan seperjuangan saya iaitu Al-Fadilah Al-Ustazah Rosnah binti Yusof untuk memberikan sedikit santapan rohani buat kita semua dengan tajuk yang begitu indah sekali iaitu hati yang murni dan ketenangan jiwa. Okey, dengan ini majlis mempersilakan. Sekejap ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya, Ustaz Saudah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Huda selaku pengacara majlis. Terima kasih juga diucapkan kepada anak anda Zubair Al-Hilal Zubair daripada kelas 5 UM atas pimpinan bacaan Yasin dan juga doa sebentar tadi. Alhamdulillah. Okey, baik. Untuk pagi ini giliran saya bertugas untuk menyampaikan tazkirah. Sebelum tu yang berusaha Tuan Haji Nohemi bin Abdullah selaku Pengetua SMK Bandar Tenggara 2, yang dihormati Puan Hanim binti Hashim selaku Guru Penolong Kanan Pentadbiran, yang dihormati Puan Zoeni binti Kasim selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang dihormati Encik Muhammad Saifi bin Haridin selaku Guru Penolong Kanan Ke-Kurikulum, guru-guru bidang mata pelajaran, rakan-rakan guru, ibu-ibu, ayah-ayah dan seterusnya, anak-anak pelajar SMK BT2 yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi yang mulia ini kita masih lagi diberikan nafas untuk hidup, diberikan nyawa dan kita bersama-sama dapat berkumpul dalam program ilmu, satu majlis ilmu iaitu program kerohanian yang dianjurkan oleh SMK Bandar Tenggara 2. Syukur dan tahniah kepada semua anak-anak pelajar dan juga ibu-ibu, ayah-ayah yang bersama-sama pada pagi ini. Suka atau tidak, sebenarnya kita adalah insan terpilih sekiranya kita berada dalam majlis ilmu, kerana kita semua tahu maklum orang yang berada dalam majlis ilmu, dia akan didoakan oleh para malaikat. Okey, baik. Suara saya jelaskan ni? Okey, baik. Suara saya clear. Alhamdulillah. Saya risau juga sebab pagi ni hujan kan. Okey, lain pun tak berapa nak clear. Okey, baik. InsyaAllah pagi ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tazkirah. Saya bertugas bersama Ustazah Nurul Huda. Okey, tazkirah pada pagi ini, tajuk dia hati yang murni dan ketenangan jiwa. Memang besar tajuk ni sebenarnya. Luas tajuk ni, hati yang murni dan ketenangan jiwa. Memang sesuai sebenarnya tajuk ni pada masa sekarang ni. Sebab apa? Kebanyakan kita sekarang ni dalam keadaan keluh kesah, kecewa, putus asa, apa lagi? Emosi terganggu. Okey, macam-macam lah. Kenapa? Okey, semua orang tahu sebab apa?
Sebab sekarang ni kita sedang berada dalam pandemi. Pandemi apa? COVID-19. Okey, baik. Jadi semua benda tu sebenarnya memberi kesan kepada emosi kita, jiwa kita dan juga hati kita. Okey, baiklah. Saya teruskan kepada tajuknya. Okey, di sini saya berkongsi, bukan nak kata saya ni orang yang mahir. Okey, saya berkongsi sedikit tentang bagaimana cara kita nak menangani keluh kesah yang kita ada. Bagaimana cara kita nak mengatasi masalah putus asa, kecewa. Bagaimana cara kita nak mewujudkan jiwa kita yang suci, jiwa kita yang suci dan juga nak wujudkan ketenangan dalam hati kita. Okey, baik. Sekejap saya teruskan pada slide. Okey, baik. Ini dia. Baik, di sini saya kongsikan 10 tips. Dia sebenarnya bukan 10 ni aja, banyak pun 10 tips bagaimana kita nak mencapai hati yang tenang. Okey, saya senaraikan ada 10 kat situ. Ada zikrullah, ada solat, ada sabar, ada membaca Al-Quran, bersangka baik pada Allah, bersuci, menjaga silaturahim, bersyukur, yakin dengan pertolongan Allah dan juga menghayati kekuasaan Allah. Sebenarnya anak-anak bukan ini saja, banyak lagi perkara yang kita boleh buat. Okey, baik, saya teruskan kepada slide yang kedua. Okey, ini dia. Kita tengok cara yang pertama bagaimana kita nak mewujudkan hati yang tenang dalam diri kita. Iaitu zikrullah. Okey, saya gabungkan di sini zikrullah dan juga selawat. Untuk selawat saya tak bincanglah sebab apa? Selawat sebenarnya telah dibincangkan oleh Ustaz Muhammad Radhi dalam solat sebelum ni kelebihan selawat. Okey, jadi saya terus masuk kepada zikrullah. Okey. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, okey, apa dia zikir? Kita biasa sebut zikir kan? Okey, tapi zikir tu apa sebenarnya? Zikir tu maksud dia ialah mengingati Allah. Kita ingat pada Allah. Setiap kali kita dilanda satu musibah ataupun setiap masa lah, kita kena zikrullah, mengingati Allah. Dan zikir ni boleh berlaku dalam tiga keadaan, iaitu dengan hati, dengan perkataan kita dan juga melalui perbuatan kita. Okey. Tengok kita merujuk kepada firman Allah daripada surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Okey, di situ jelas menjelaskan apa maksud dia. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram. Okey, orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan sebab apa? Dengan sebab mereka mengingati Allah. Zikrillah, mengingati Allah. Okey, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati kita akan jadi tenteram. Jadi selesai masalah kat situ. Okey, kita ada berapa banyak masalah sekalipun, lagi sekarang ni kita ada masalah sebab kita dah berada dalam pandemik, kita berada dalam PKP. Okey, jadi apa saja perbuatan kita, pergerakan kita terhad. Okey, macam anak-anak pelajar. Kita semua melalui pembelajaran secara PDPR. Guru-guru melaksanakan PDPR. Okey, semua perkara ni ada kekangan-kekangan dia. Masalah lain lah, masalah peranti, ada yang terpaksa berkongsi peranti dengan adik-beradik, ada yang mengalami masalah lain, capaian lain internet, ibu bapa juga bermasalah untuk menyediakan kelengkapan untuk anak-anak, untuk memastikan anak-anak melaksanakan PDPR, okey, biasalah kan, sebab bila anak-anak ni bila kat rumah, okey, tidak ada
Biasa kalau kat sekolah dia ada peraturan kan. Okey, pukul berapa mesti berada di sekolah. Tapi bila di rumah ni, okey, jadi masalah sikit. Itu juga memberi tekanan kepada sama ada pada ibu bapa, pada guru dan juga pada anak-anak pelajar juga. Okey, jadi di saat hati kita resah, hati kita gelisah, hati kita tidak tenang kerana masalah-masalah yang kita hadapi, langkah yang paling utama yang kita kena ambil ialah dengan zikrullah, iaitu ingat pada Allah. Kenapa? Allah dah janji dah dalam Al-Quran, Allah dah janji sesiapa yang mengingati Allah, hati dia akan tenang. Okey, jadi selesailah satu masalah. Apa dia? Ingat pada Allah, zikrullah. Apa dia contoh-contoh zikrullah yang kita boleh amalkan? Banyak anak-anak, banyak Okey, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Okey, itu yang biasalah, yang biasa kita sebut. Di saat kita dalam keadaan bersyukur pada Allah, kita kena ucap alhamdulillah. Di saat kita memuji kekuasaan kebesaran Allah, kita sebutkan subhanallah. Di saat kita rasa nak mohon ampun pada Allah, kita lafazkan astaghfirullahalazim. Okey, banyak bentuk zikir lain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah. Okey, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Banyak zikir-zikir yang disusun oleh para ulama, zikir-zikir yang maksur yang kita boleh amalkan. Banyak sekali. Ingat balik kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus kan yang ditelan ikan tu. Berapa lama dia berada dalam perut ikan tu. Apa zikir yang dia buat? Dia mengingati Allah. Dengan cara apa? Dia sebut zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, itu tentang zikir. Okey, baik. Yang kedua tadi saya dah sebut zikir digantikan dengan selawat. Selawat tu paling-paling ringkas pun kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang pun anak-anak setiap hari 10 kali pagi dan juga 10 kali pada waktu petang kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali pagi, 10 kali petang. Okay, itu dijanjikan insya-Allah kalau kita sentiasa menyebut bersalawat pada Rasulullah, okay, kita akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Okey, jadi rebutlah peluang ini semua anak-anak. Tak sampai 5 minit pun kita menyebut selawat 10 kali itu. Okey, baik, itu yang pertama zikrullah dan juga selawat. Okey, kemudian saya pergi kepada yang seterusnya. Baik, kalau ada permasalahan tolong maklumkan tak clear ke apa ke. Okey, macam mengajar pula saya rasa. Okey, baik. Yang kedua okey, anak-anak, ibu-ibu, ayah-ayah, guru-guru yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Ni pun semua dah tahu dah. Okey, bagaimana cara kita nak membentuk jiwa kita supaya suci. Membentuk hati kita supaya tenang. Okey, apa yang mesti kita buat? Yang kedua, okey, tak lain tak bukan solat, S-O-L-A-T. Jagalah solat kita. Kenapa kita kena solat? Dah disebutkan kat situ. Solat tu merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita dengan Allah. Dalam solat, kita nak minta apa-apa dengan Allah. Okay, kita minta supaya hati kita tenang. So, kita nak minta supaya kita pandai. Kita nak minta supaya kita kaya. Okey, mintalah dengan Allah. Kenapa? Allah tu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Berkuasa. Okey, jadi kalau kita jaga solat, insya-Allah kita akan dapat ketenangan di situ. Bagaimana cara kita nak jaga solat? Tu dia. Solatlah di awal waktu. Pagi tadi subuh, insya-Allah saya percaya anak-anak semua bangun awal untuk solat subuh. Jaga solat fardu 2 je. Solat di awal waktu dan kita solat dengan khusyuk.
Kan disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Okey, murid tingkat 5 saya belajar ni. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Okey, kita solat dengan khusyuk maka kita akan dapat ketenangan hati. Kenapa? Sebab kita termasuk dalam orang mukmin yang berjaya. Okey, satu lagi disebut tentang jaga solat. Wallazina hum ala solawatihim yuhafizun. Okey, itu orang yang menjaga solat. Okey, jaga solat tu jaga solat di awal waktulah. Bukannya solat subuh pukul 7 pagi. Kalau kita tak sadar, tak ada masalah lah, dimaafkanlah sebab itu di luar pada kemampuan kita kan. Okey, baik solat. Solat yang mesti kita jaga. Solat fardu. 5 waktu je anak-anak, solat fardu, jagalah solat. Kita jaga hubungan kita dengan Allah, insya-Allah Allah akan kurniakan kita kelebihan, rahmat, keberkatan dalam hidup kita. Jadi apa pun masalah yang kita hadapi, carilah Allah. Bukan kita cari benda lain. Okey. Apa saja masalah? Masalah tak boleh nak belajar, susah belajar online, apa lagi? Kena marah dengan ibu bapa kerana tak buat kerja sekolah. Okey, tapi itu salah kita kan? Okey, jadi apa saja masalah, mula-mula kita kena cari Allah. Itu langkah yang betul. Tapi kalau kita cari benda lain, cari rokok, cari benda-benda yang dilarang, okey, itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Okey, baik, di samping solat fardu anak-anak, okey, kita tambahlah amalan kita dengan melaksanakan solat sunat. Okey, solat sunat apa yang anak-anak biasa buat? Okey, mungkin ada orang dia sentiasa mengamalkan solat duha, ya bagus. Solat hajat, dia bangun malam, dia qiyamul lail, melakukan solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Okey, itu antara cara untuk kita dapat ketenangan hati. Kenapa? Sebab kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Okey, jadi hati kita tenang. Sebab apa anak-anak? Hati kita ni Allah yang pegang. Okey, jadi Allah yang bagi ketenangan pada kita. Jadi carilah Allah, bukan cari benda yang lain. Okey, baik. Yang seterusnya. Alamak, dah 8.30. Okey, saya laju sikit lah. Banyak pula cerita. Okey, baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Kaedah yang ketiga untuk kita capai ketenangan hati ialah dengan cara kita bersabar. Macam senang je sebut, sabar. Okey, tapi kadang-kadang ia agak susah untuk kita melakukannya. Okey, apa dia bersabar? Sabar itu maksud dia kita tidak mengeluh. Okey, kita tidak berputus asa. Kita redha. Kita redha dengan ketentuan Allah. Jadi bila kita rasa sabar, kita tak kecewa, kita redha, kita terima apa saja yang Allah bagi, maka hati kita akan rasa tenang. Insya-Allah. Janji Allah. Okey, firman Allah daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Okey, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Ini biasa kita sebut. Kadang-kadang anak-anak belajar pun dengan kawan-kawan dia biasa sebut. Sabarlah sikit. Innallaha ma'as-sabirin. Okey, pandai sebut kan? Okey, tapi itulah kita pegang kata-kata itu. Apa saja dugaan, apa saja ujian yang Allah bagi pada kita, insya-Allah ada hikmahnya. Jadi, kita kena sabar. Daripada sabar inilah membentuk sifat redha dalam diri kita, dan bila kita redha, hati kita akan tenang, insya-Allah. Okey, next. Ini betul. Langkah yang keempat supaya hati kita sentiasa tenang, hati kita sentiasa rasa murni, jiwa kita tenang, bersih. Okey, apa yang mesti kita buat? Membaca, mendengar, mengamalkan ajaran Al-Quran.
Okey, yang ni jangan tinggal anak-anak. Okey, baca Quran. Jangan tinggal, setiap hari mesti baca Al-Quran walaupun sedikit. Dia sebenarnya amalan ni kita buat lebih baik sedikit tetapi istiqamah. Okey, apa dia istiqamah anak-anak? Berterusan. Maknanya kita buat secara berterusan. Bacalah Al-Quran. Itu janji Allah. Al-Quran tu kalam Allah. Mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mesti dia ada kelebihan-kelebihannya. Ada fadilat-fadilatnya. Okey. Yang fadilat-fadilat ni sebenarnya dah disebutkan oleh Ustazah Hazian minggu lepas. Kalau nak dengar Okey. Tentang kelebihan ataupun kelebihan surah-surah tertentu di dalam Al-Quran. Okey, amalkan, biasakanlah diri dengan membaca Al-Quran. Okey, ada orang dia mengamalkan surah Al-Waqi'ah. Okey, apa-apalah surah daripada Al-Quran. Okey, kita baca setiap hari, jangan tinggal Al-Quran. Okey, surah Al-Mulk. Okey, jangan tinggal sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Surah Yasin, bacalah setiap hari. Surah Al-Kahfi, setiap malam Jumaat baca surah Al-Kahfi. Okey, dan juga hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi itu dan kita baca setiap hari, insya-Allah kita akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Ni semua tahu kan? Okey, baik. Surah Al-Baqarah ada kelebihannya. Okey, ni antara surah-surah daripada Al-Quran. Jadi anak-anak, okey, lepas ni, okey, kalau kita jarang belik-belik Al-Quran, okey, bukalah Al-Quran. Ustazah, saya tak boleh baca Quran, tak pandai. Okey. Rasanya anak-anak pelajar SMK Bandar Tenggara 2 ni insya-Allah boleh baca Quran, bukannya tak kenal huruf cumanya kelancarannya itu mungkin kurang. Kenapa? Sebab bila kita dah lama tinggal jadi susah untuk kita baca dengan lancar. InsyaAllah, mulakan daripada sekarang. Buka Al-Quran, baca satu muka surat pun tak apa nak. Janji, apa salah sebut? Berterusan ataupun istiqamah. Okey, itu yang keempat. Okey, kita tengok. Yang kelima. Okey, yang kelima, apa yang mesti kita buat supaya hati kita sentiasa tenang, jiwa kita bersih. Okey, kita nak buat apa? Ya, bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa? Kerana Allah menguji kita. Allah bagi sesuatu pada kita tu untuk apa? Allah tak uji hamba dia melainkan hanya untuk menguji keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa saja yang Allah bagi pada kita, kita kena ingat mesti ada hikmah dia selepas ini. Macam yang kita alami sekarang ni lah, mesti ada hikmah dia. Apa hikmahnya kita belajar PDPR ke rumah? Tak boleh pergi sekolah. Hikmahnya untuk menghubungkan hubungan kita dengan ibu bapa supaya lebih rapat. Sebab apa? Anak-anak belajar di rumah depan mata ibu dan ayah. Mungkin antaranya lah. Okey, baik. Jadi kita kena ingat bahawasanya apa saja yang Allah uji kita tu sebenarnya sekejap. Mungkin bersifat sementara. Okey, kenapa? InsyaAllah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Okey. Kerana lagu pun ada kan, pahit akan manis akhirnya. Macam gitu pula. Okey, baik. Seterusnya anak-anak kita tengok. Ni bersangka baik tadi, kita jangan, boleh tak kita sedih? Memanglah kita sedih kalau kita diuji kan. Okey, tapi dalam keadaan kita bersedih, kita kena terima, redha. Okey, serahkan segalanya kepada Allah. Sebab Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Jadi, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok yang keenam. Okey, yang keenam apa dia? Okey, yang keenam, bersuci. Okey, bersuci pun boleh tenang ya. Okey. Bersuci. Apa dia bersuci? Membersihkan diri daripada hadas dan najis. Itu kita digalakkan, disunatkan untuk kita sentiasa berwuduk. Apa kelebihannya? Okey, itu disebutkan dapat menahan diri daripada sifat marah. Kalau kita dah kena marah, kita nak redakan kemarahan, kita
disunatkan berwuduk. Menggugurkan dosa. Itu pasal bila kita berwuduk, dosa kita akan gugur bersama air wuduk kita tu. Okey, kemudian mendidik diri berjimat cermat. Kenapa? Sebab kita sentiasa dalam keadaan wuduk. Maknanya tak berterusan, kejap-kejap ambil wuduk, kejap-kejap ambil wuduk. Okey, membentuk aura positif dalam diri seseorang, hati menjadi kuat dan sentiasa ingat Allah. Okey, hati kita lebih kuat dan kita akan ingat pada Allah. Kenapa? Sebab kita dalam keadaan bersuci. Kita suci, insya-Allah kita bebas daripada gangguan-gangguan syaitan yang dirjam. Okey, baik. Yang seterusnya anak-anak. Okey, yang ketujuh. Okey, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bagaimana kita nak bentuk jiwa kita supaya tenang, hati kita supaya bersih, suci ialah menjaga silaturahim. Okey, ini ramai orang tak jaga ni kadang-kadang Okey, menjaga silaturahim. Okey, ada sangat sedih sekarang ni kadang-kadang kita banyak baca kes ada orang dia bermusuhan dengan ibu dia sendiri, ibu bapa, dengan adik-beradik. Okey, dengan kaum kerabat. Dengan guru pun ada yang tak nak bertegur, marah pada cikgu. Okey, jadi itu semua perkara-perkara yang boleh, perkara negatif yang boleh menghalang kita untuk mencapai ketenangan hati. Okey, jadi kaedah dia ialah kita jaga hubungan silaturahim, hubungan persaudaraan. Jaga hubungan dengan mak ayah. Jangan derhaka pada ibu bapa. Jangan melawan kata mak ayah. Ikut nasihat ibu ayah. Okey. Jaga hubungan dengan adik-beradik. Okey, dengan kaum kerabat kita, dengan guru kita, bercakap elok-elok. Menghormati ibu bapa, menghormati guru dan juga masyarakat ataupun orang sekeliling kita. InsyaAllah bila kita jaga semua perkara ni, hati kita jadi tenang. Okey, sentiasa memaafkan kesalahan orang. Okey, kalau ada orang buat salah pada kita, kita maafkan. Dan kalau kita buat salah, kita minta maaf dengan orang tersebut. Okey, jadi sebenarnya memaafkan ni boleh menyebabkan hati kita jadi tenang. Tak ada serabut lagi. Okey, seterusnya hindari permusuhan. Okey, dan juga kita doakanlah kesejahteraan orang lain. Okey, orang yang paling baik ialah orang yang mendoakan kesejahteraan orang lain tanpa orang tu tahu. Awak doakanlah kawan-kawan awak, cikgu-cikgu awak. Okey, dah jadi awak pula. Okey, ramai kat sini kan. Okey, baik. Minta maaf anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Itu juga cara bagaimana kita nak jaga hubungan silaturahim. Kalau kat rumah kita boleh solat berjemaah dengan ahli keluarga kita di rumah. Solat berjemaah di masjid, kita bersedekah. Itu cuma hubungan kita dengan orang lain. Ziarah menziarahi, sentiasa bertanya khabar. Okey, sekarang ni ziarah menziarahi tak boleh sangat lah kan. Tapi kita masih lagi boleh bertanya khabar melalui media sosial kita. Okey, seterusnya anak-anak. Okey, perkara yang ke-8, tips yang ke-8 yang boleh mewujudkan hati kita tenang ialah dengan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa saja yang Allah bagi pada kita, kita syukur sikit ke banyak ke kita kena syukur. Okey, bila kita syukur, kita akan redha dengan apa yang Allah tentukan. Tak boleh kita tengok, dia kaya, dia pandai. Maknanya tak perlu kita rasa iri hati pada orang lain. Sebab apa? Setiap orang ni dia punya ujian dia berbeza. Ada orang diuji dengan kekayaan. Ada orang diuji dengan kepandaian. Ingat anak-anak, semua yang kita ada ni, pandai ke, tak berapa pandai ke, kaya ke, tak berapa kaya ke, semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana cara kita nak bersyukur? Banyakkanlah amalan-amalan sunnah Rasulullah. Kita sentiasa menginsafi segala kekurangan. Okey, baik. Yang seterusnya, okey, yang ke-9, kita yakin dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, apa saja yang berlaku pada kita dan kita berdoalah, banyaklah berdoa pada Allah. InsyaAllah bila kita yakin dengan Allah,
Allah akan bagi jalan keluar untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Bila kita yakin dengan Allah, apa saja yang berlaku ni Allah dah tetapkan. Yakin, redha. InsyaAllah ada kebaikannya. Maka hati kita tenanglah. Kita tak ada rasa kenapa begini. Okey, jadi kita yakin dengan apa yang Allah bagi, insya-Allah hati kita tenang. Okey. Ingat tu, siapa yang bantu Allah, Allah akan bantu dia. Okey, dan yang terakhir anak-anak, masa berhabis, yang terakhir ialah bagaimana kita nak hadirkan ketenangan dalam diri kita, kita menghayati kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa rendah diri pada Allah. Allah Maha berkuasa, Maha mencipta, Maha Maha besar, Maha segalanya. Jadi kita lahirkan, kita ni hamba, sentiasa merendah diri dengan Allah. Okey, ingat pada kematian, sentiasa bertaubat kepada Allah. InsyaAllah ketenangan akan hadir dalam diri kita. Okey, baik. Jadi untuk itu setakat ini saja anak-anak, sedikit perkongsian tentang bagaimana membentuk jiwa yang murni, hati yang tenang dalam diri kita. Semoga dengan sedikit perkongsian ini memberi manfaat pada diri kita semua. Untuk itu, Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Masya Allah, tabarakallah, tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadilah Al-Ustazah Rusnah binti Yusof atas saya rasa bukan sedikit tapi terlalu takjublah dengan apa yang dikongsikan pada pagi ini. Okey, hadirin dirahmati Allah sekalian, tanpa membuang masa saya ingin menjemput Tuan Pengetua kita iaitu Tuan Haji Nurhaimi bin Abdullah untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Saya ingat kita teruskan je lah sebab dah 8.45 dah ni. Okey. Okey. Okey, baiklah, dengan itu saya mewakili warga Maqdis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Okey, moga kita semua akan beroleh keberkatan dengan usaha kita yang berterusan ni. Kita doakan semoga anak-anak kita mendapat kejayaan di dunia malah juga di akhirat. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.